what's up guys? So hari ni aku nak review sikit. Kalau korang nak tahu review apa, HyperX Revolver S daripada Kingston. Harga hilang. Okay guys, so ini dia HyperX Club Revolver S. Dia ada dua version, satu Club Revolver dengan satu lagi Club Revolver S. So S ni tak banyak beza pun sebenarnya daripada version yang biasa. Apa-apa pun, the reason sebenarnya aku beli ni disebabkan adalah ini yang paling penting yang aku suka. Dan sebenarnya the second thing is lately ni aku banyak meeting, so aku perlukan satu headphone sebenarnya. So inilah dia HyperX Club Revolver S. Okay, aku beli Club Revolver S ni dengan harga RM499. Jadi dia punya harga pasaran lebih kurang dalam 559 ke 49, lebih kurang macam tu. Tapi disebabkan aku adalah membership kepada seller tu, jadi aku dapatlah harga murah ni. Kalau korang pandai cari, pandailah aku dapat harga murah kan. Tapi memang harga minimum yang boleh dapat setakat ni adalah 469, walaupun dia adalah keluaran 2 atau 3 tahun lepas. Okay, so jom kita tengok apa ada dalam kotak ni. Alright, so kotak dia pun nampak eksklusif sebenarnya. Okay, sure kau boleh nampak ke tak. So memang nampak eksklusif lah. So kita tengok dalam ada apa. Okay, so kat sini dia ada okay, congratulations on joining the HyperX family. So welcoming punya ni lah yang punya card. Okay, cover you warranty card. Ini lebih kurang macam manual. Yes, ini adalah manual. Okay, dia tunjuk macam mana direct connect ke console. Okay, ini dia. Guys, okay, very nice. So ni adalah dia punya studio controller. Kita boleh di sini kita boleh aktifkan Dolby mode dengan, kalau kita pakai ni kita boleh mute dengan unmute melalui sini. Dan ini adalah ada scroll button, scroll untuk volume up and down. Kalau boleh nampak lah, ni adalah. Lepas tu yang bawah ni adalah untuk mic punya voice, mic punya sound. Dan ini adalah button mode kalau kata kita pakai stereo mode. Kalau kita pakai Dolby, yang button ni dia disable lah. Ini adalah mode stereo, kita boleh pilih. Ada 3 mode kalau tak silap. Tak apa, nanti kita akan try. So ini adalah USB audio control box dia lah. Kalau ikutkan panjang kabel ni, kalau aku buka lebih kurang 2.2 meter. Kau selamat penjarakan sosial. So kita ada audio box control. So dia bagi, okay, ini adalah okay, ini wayar dia. Inilah dia headphone dia. Kita buka sikit. Mana buka ni? Okay, so inilah dia punya headphone, guys. Wow, licin je guys. So ini dia macam tak, aku rasa macam silikon pun ada, sebab permukaan dia licin sangat. Dan
agak besar. Okay, kalau ikutkan dalam dia punya specification, berat headphone ni lebih kurang dalam 376 gram. Okay. Okay, ini untuk detachable microphone. So tak apa, nanti kita akan tengok. Okay, taruh dulu. So kat sini dia ada bagi extendable audio jack. Ni dia, yang dual mode punya lah, daripada ni. So ni extendable ni lebih kurang dalam 2 meter dia bagi. Lebih kurang pendek sikit daripada yang inilah. Okay, ini dia punya mikrofon, detachable punya mikrofon. Inilah rempah utama yang korang akan dapat nanti kalau korang beli HyperX ni lah. Okay, since aku dah pernah pakai sebelum ni, bagi aku, pendapat aku, dia punya keluasan foam ni agak besar dan selesa bagi, especially kepada mereka yang mempunyai saiz telinga yang besar. Dan kalau kita tengok pada yang lain, semuanya adalah 40mm. Jadi 40mm tu kemungkinan tidaklah sangat selesa untuk mereka yang mempunyai saiz telinga yang besar macam aku ni. Jadi bila kita pakai 40mm tu, telinga kita akan rasa tertekan. Tapi kalau kita pakai yang ini, kita dapat feel dia punya lain macam, sebab telinga kita fit masuk kat dalam ni. So bila telinga kita fit, jadi kita pakai tu agak selesa. The best thing is, kalau korang main game COD ataupun PUBG kan, korang akan dapat tahu position musuh tu kat mana, sebab mode dia adalah mode surrounding. Jadi kita boleh tahu exactly position musuh tu dekat mana, dekat sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi dengan satu syarat, korang kena ikut lah. Ini dia, kau kena pakai lah, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini dia detachable microphone ni di attach pada headphone sebelah kiri. Okay. Agak menarik. Okay, kalau kita tengok daripada segi kekemasan dia, kita boleh tengok di sini dia punya silikon ni agak menarik, didatangkan dengan logo HyperX dekat sini. Dan ini adalah steel. Ini ada steel yang boleh laras. Yang boleh laras adalah dia punya foam atas ni, boleh laras. Okey, kalau kita tengok dia punya span atas ni, didatangkan dengan tulisan HyperX. Jadi agak kemas dengan jahitan dia di sini. Kita boleh nampak dengan jelas dia punya jahitan agak clear lah. Okey. Untuk mikrofon pula, dia punya mikrofon ni kita boleh laras seperti ni. Memang sedap kalau pakai ni. Setakat ni, ini adalah headphone yang aku rasa berbaloi kalau aku beli. So okay, so macam mana pula dengan audio ni? Okay, ini adalah audio box controller dia. Aku buka lah. Okay, so cara dia, just masukkan ni and then cucuk pada USB. Okay, sekarang aku dah connect kepada PC lah melalui USB. Bila dalam keadaan macam ini, ia akan mengeluarkan sound stereo, di mana kita boleh control dia punya mode stereo dalam 3 jenis mode. Okey, mode yang pertama, mode yang kedua dan mode yang ketiga. So ada 3 jenis mode dekat sini yang korang boleh kawal. So kalau katakan korang nak dengar dalam bentuk Dolby Sound Surround tu, korang just press button tengah ni. Bila lampu tengah Dolby ni menyala warna merah, maknanya dia dah aktifkan lah untuk Dolby Sound, dan dia akan disablekan stereo.
Bila kalau korang tekan stereo pun dia takkan tukar balik, unless kalau korang off balik Dolby, dan korang akan dapat balik lah stereo mode tu. Okay, so if let's say korang tengah meeting and then korang nak kuatkan, korang nak mute korang punya mic, korang boleh control dekat controller sini je, just press button ni dan dia akan disable lah. So maknanya korang tak boleh cakap apa melalui mic ni lah. So kat sini kita boleh control dia punya mic volume dia, volume untuk mic kuat dan perlahan, dengan volume untuk inilah headphone perlahan ataupun kuat. Jadi itu adalah sedikit. Okay, so untuk controller ni dia ada satu clip ni, korang boleh clip dekat baju kalau korang nak. Okay, untuk mikrofon pula, aku akan test mikrofon pula. Mengikut dia punya specification, dia adalah noise cancelling, tapi aku tak pasti sejauh mana noise cancelling dia. Okay, so sekarang ni aku tengah test menggunakan mikrofon dia. Jarak antara mikrofon dengan bibir aku lebih kurang jarak satu jari aku. So mungkin ini agak clear. Okay, kalau aku tambah sikit dia punya jarak, aku letak lebih kurang 3 jari aku dia punya jarak mikrofon dengan bibir aku. So lebih kurang macam inilah dia punya bunyi. Walaupun jauh masih agak clear, dan aku sebenarnya duduk di sebelah kipas, mungkin masih lagi clear lah. Kalau kata aku letak jarak 5 jari, aku letak sekarang ni position mikrofon aku sekarang berada pada 90 darjah daripada bibir dan mikrofon. Maknanya mikrofon aku tu buka lebih kurang 90 darjah daripada bibir aku. Walaupun perlahan tapi masih boleh kedengaran lah. So guys, kesimpulannya adalah kalau korang rasa HyperX Revolver S ni berbaloi dan korang rasa korang nak beli dan korang rasa puas hati, korang boleh beli yang ini. Ataupun korang nak jimat bajet sikit, korang boleh ambil Cloud 2 punya. Itu pun tak jauh beza sangat dengan harga ni. Tapi Cloud 2 boleh dapat lebih kurang harga dalam 400 ataupun RM399, bergantung kepada kedai lah. Jadi bagi aku, macam aku jenis suka pakai sesuatu barang tu dalam satu tempoh masa yang lama. Jadi memang aku akan ambil benda ni, dan aku yakin dengan kualiti yang ada pada HyperX keluaran Kingston ni, aku boleh bertahan sampai mungkin tempoh hayatnya lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun, bergantung kepada cara pemakaian aku. Dan of course, dan aku yakin setiap headphone, mana-mana headphone, yang korang tak akan dapat yang sempurna, terutamanya pada bahagian sponge ni. Dan sponge ni kemungkinan semua headphone pun dia akan jadi reput satu hari nanti. Itu adalah masalah biasa yang pengguna headphone selalu hadapi. Jadi nasihat aku, kalau korang rasa korang ada bajet dan korang puas hati dengan HyperX ni, korang boleh beli HyperX ni, tak ada masalah. Dan ini adalah yang terbaik yang setakat ini yang pernah aku guna. So guys, terima kasih sebab tonton aku punya review kali ni. So jumpa lagi pada review akan datang. Tengok apa yang aku boleh buat review. Kalau korang ada idea untuk aku buat review suatu perkara, suatu benda, korang boleh komen kat bawah. Dan korang boleh like dan subscribe video aku ni untuk punya videos lah. Jadi thank you guys. Okay, thank you for watching. Okay, bye.